saja bersama dengan tetamu kita iaitu Laksamana Pertama Maritim Tuan Amiruddin Haji Abdul Rashid yang juga merupakan pengarah bahagian cari lamat dan bantuan bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam dan terima kasih Cik Ismail dengan Cik Syuhaida daripada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menerima kehadiran saya pada hari ini. Dan kita semua sedia maklum kita sedang menghadapi PKP 3.0 yang mana lockdown yang dilakukan oleh kerajaan adalah benar-benar maknanya kerajaan nak mengatasi masalah yang menjadi masalah utama kepada kita semua. Ia bukan saja melibatkan pada pihak swasta tapi kepada kami yang bertugas di perairan negara, kita pun juga perlu mempertingkatkan keselamatan terutama kepada anggota kami iaitu pegawai dan anggota yang bertugas di perairan Malaysia. Ini yang perlu yang nak saya akan sampaikan. Di masa yang sama juga kami pun terpaksa menjaga iaitu klien iaitu kita punya siapakah klien kita seperti komuniti nelayan, mereka-mereka yang menggunakan perairan negara. Jadi kita kena pastikan tiada terlibat COVID-19. Ya. Tuan, sudah pastinya peranan APMM dalam melaksanakan dan juga menjalankan penguatkuasaan undang-undang di kawasan perairan dan juga di persepadan perairan negara. Cumanya antara faktor yang penting yang perlu diketahui tentang peranan cari lamat ini. Apakah yang boleh diketahui tentang cari lamat dan apa yang dilakukan oleh unit tersebut? Okey. Sebenarnya bidang tugas dan peranan APMM ni dalam cari lamat memang telah pun kita wartakan di dalam kita punya Akta 644 iaitu Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004. Kalau kita lihat pun memang tercatat kat situ iaitu melaksanakan operasi mencari dan menyelamat di dalam perairan negara iaitu dari di pesisir pantai sehinggalah ke zon ekonomi eksklusif kita ZEE. Itu adalah tanggungjawab yang diberikan kepada APMM dan masa yang sama juga akta ini dibaca bersama dengan arahan MKN 20 nombor 20 yang mana MKN Majlis Keselamatan Negara meletakkan APMM sebagai peneraju utama di dalam mengkoordinasikan segala insiden ataupun kemalangan yang berlaku di perairan Malaysia. Jadi dua arahan ini iaitu Akta 644 dengan MKN nombor 20 ini adalah merupakan kami punya orang kata kuasa di dalam melaksanakan cari lamat di perairan Malaysia. Okey. Kalau tuan boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya setakat ini penguatkuasaan dalam tempoh PKP, sebab kalau sebelum ini saya difahamkan sebanyak 2,277 operasi cari lamat sudah pun dilaksanakan dan ini kalau kita lihat peratusannya adalah sebanyak 84.69% di mana banyak harta benda dan juga nyawa dapat diselamatkan menerusi operasi ini. Tapi bagaimana dalam tempoh PKP sekarang, adakah peratusannya menurun disebabkan oleh jenayah yang semakin turun disebabkan oleh penutupan pintu sepadan dan sebagainya, SOP yang dikenakan disebabkan oleh pandemik COVID-19? Bagaimana situasinya sekarang ini, Tuan? Okey. Kalau sebelum PKP, kalau kita lihat statistik 2019 daripada 2015 ke 2019 lah, memang tinggi, memang tinggi. Disebabkan pergerakan tidak tak ada terhad. Dia mereka boleh keluar untuk pergi mencari nafkah di laut bagi komuniti nelayan, begitu juga dengan komuniti maritim. Jadi dia punya aktiviti itu memang aktif. Tetapi setelah berlakunya COVID-19 bermula pada Mei 2020 sehinggalah sekarang, memang ada penurunan disebabkan oleh PKP, Perintah Pergerakan Terhad. Jadi memang ada penurunan disebabkan mereka tidak boleh sewenang-wenangnya keluar untuk pergi menangkap ikan ataupun pergi memancing ataupun mengadakan aktiviti rekreasi di laut. Jadi tapi bagaimanapun kemalangan tu tetap berlaku, ada juga berlaku. Ini disebabkan kurang kesedaran. Kurang kesedaran. Sebab tu pada 6 Jun
adalah merupakan kita wujudkan sebagai Hari Kesedaran Maritim di Malaysia. Itu tujuan dia. Untuk kita memberi kesedaran kepada komuniti-komuniti nelayan kita supaya mereka peka tentang keselamatan, dan masa yang sama juga mereka pun kena peka dengan apa yang berlaku COVID ini. Kalau kita tak wawarkan, kita tak menyampaikan semua maklumat keselamatan ini kepada mereka, dan mungkin mereka mengambil mudah. Okey. Okey, sudah pastinya aktiviti menyelamat ataupun tujuan dan juga operasi menyelamat itu akan melibatkan body contact ataupun sentuhan antara anggota penyelamat dan juga mangsa ataupun mereka yang akan diselamatkan. Jadi dalam perihal ini, bagaimana SOP operasi keselamatan yang telah pun digagaskan supaya anggota-anggota penyelamat juga tidak terdedah kepada mungkin jangkitan pandemik COVID-19 ataupun beberapa risiko dan juga bahaya yang lain? Okey. Apabila berlaku aja COVID-19 ini, kita pun mempertingkatkan kita punya SOP kita. Daripada SOP kita apabila kita membuat boarding. Boarding ni maknanya kita pergi naik ke atas kapal tu ataupun ke atas bot nelayan tu. Contohnya katalah bot nelayan Vietnam. Kita tahu nelayan Vietnam ni adalah merupakan nelayan yang sering menceroboh perairan kita. Kalau kita lihat statistik APMM menangkap bot-bot nelayan Vietnam memang tinggi, terutamanya di pantai timur. Memang kita berhati-hati di dalam segi membuat tangkapan. Dan kita juga bukan saja di segi membuat operasi, malah apabila kita membuat search and rescue pun, cari lamat pun, kita kena memaklumkan ataupun kita dah mengeluarkan kita punya standard operasi kita tu. Dia punya standard operational procedure tu, apakah yang perlu dipakai dan apakah perlu diberi keselamatan terutama kepada anggota kita. Pertama sekali kita akan bekalkan mereka face mask, sarung tangan, dan ada juga yang kita bagi PPE, di mana juga frontliner pakai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kan, dia pakai suit tu kan. Memang panas, berpeluh-peluh tu. Apatah lagi kalau mereka pakai tu di tengah laut bila kita nak recover mayat tu, bila kita pakai PPE tu, memang berpeluh lah. Kalau kita lihat anggota kita tu nak mengambil mayat tu, nak angkat dia ke atas bot, lepas tu nak bawa pergi ke darat, nak serah kepada pihak hospital dan pihak polis. Memang lebih mencabar. Lebih mencabar, memang mencabar. Di dalam keadaan COVID ni kita lihat anggota kita memang ada kalanya memang nampak ada stres, memang ada juga penat kerana terpaksa mematuhi SOP yang kita keluarkan demi untuk menjaga keselamatan mereka. Dan kalau nak ikutkan, kita pun memastikan mereka ni apabila balik daripada bertugas atau balik membuat sesuatu operasi cari lamat, dia kena pastikan dan dirinya bersih dulu. Maknanya tidak adanya berlaku apa-apa sentuhan dengan mangsa ataupun mayat tu. Kita kena pastikan supaya apabila dia balik ke rumah tu, keluarga mereka pun selamat. Tapi di waktu sekarang ni pun dah ada juga pegawai dan anggota agensi penguatkuasa maritim Malaysia untuk penguatan Ismail dan juga Syuhaidah. Memang kita statistik lebih kurang dalam 200 orang pegawai dan anggota APMM yang ada terkena COVID-19 ni. Dan apabila mereka ni terkena, kita akan asingkan lah. Biasanya kita akan asingkan. Begitu juga dengan keluarga. Ada yang mendapat daripada keluarga, kita akan asingkan. Bukan maknanya pihak agensi penguatkuasa maritim Malaysia tidak ada anggotanya yang tak mendapat COVID-19. Ada juga yang mendapat COVID-19 Tuan, kalau kita bercerita berkenaan dengan APMM ini, kerja mereka memang akan berada di lautan lah. Jadi bila kita berada di lautan ni, ruang lingkup telekomunikasi seluler terutamanya, ada setengah kawasan itu tidak dapat dicapai. Jadi bagaimana peranan dimainkan oleh pihak APMM sekiranya berlaku sebarang bencana, insiden ataupun kemalangan dan kita tidak dapat menghubungi mereka yang terlibat dalam situasi seperti ini? Okey, Cik Syuhaidah, sebenarnya KPI kami bahagian cari lamat dan bantuan bencana adalah kita perlu respon apabila kita mendapat aja maklumat,
kita perlu respon dalam masa 1 jam. Kita berada di kawasan tu. Okey, kebanyakan rata-rata saya ceritakan tentang kita punya komuniti nelayan kita ni lah. Alat yang saya bawa ni adalah merupakan personal locator beacon Okey. Benda ni memang nampak kecil, tapi dia boleh menyelamatkan nyawa mereka. Okey, itu GPS. Inilah yang akan bagi dia punya position dia. Okey. Okey, dekat laut ni apa yang kita nampak semua sama je. Tak ada beza dia. Kalau dekat darat mungkin kita boleh tahu oh ni bukit, oh ni sawah gitu. Tapi di laut kita cuba tahu laut yang biru dengan langit. Itu je lah. Jadi kalaulah pihak komuniti nelayan kita ni mempunyai kesedaran, kerana mereka beli benda ni, mereka bawa pergi ke laut. Bila berlaku apa-apa kemalangan ataupun kecelakaan, orang kata, dia boleh trigger benda ni. Dia boleh trigger benda ni. Kalau kita lihat alat ni kan, dia on ni, dan kita pun dekat agensi penguasa maritim ni, kita ada kopas asat. Okey. Yang mana benda ni akan trigger pergi ke satelit, dan satelit tu akan pergi ke kita punya kopas asat tu. Yang dekat situlah alat tu yang kita ada sekarang ni, yang kalau you pergi ke Gambang, kami punya pusat latihan, benda yang bulat-bulat tu yang you nampak tu kan. So dia akan memaklumkan kepada, katalah kita dapat maklumat daripada Kelantan. Okey. So kita akan beritahu dengan pihak MRIC Kuantan untuk bercakap dengan Kelantan untuk keluarkan bot untuk pergi menyelamatkan mereka. Biasanya benda ni adalah lebih cepat. Tapi yang masalahnya apabila mereka keluar, nelayan ni keluar ke laut dengan tidak mempunyai apa-apa. Okey. Itu yang kita kadang-kadang mencari. Kita mencari lamat tu sampai 4 hari, 5 hari, dan ada kalanya kita sampai tak dapat jumpa mayat. Itu adalah yang pertama, menggunakan satelit. Yang kedua, kita gunakan GDMSS. Ini adalah biasanya kapal-kapal merchant, kapal dagang yang dia punya berat dia 300 tan. Benda ni fitted lah. Menggunakan secara, orang kata, menggunakan secara semboyan, mana komunikasi. Yang ini memang kita ada dekat kita punya pusat operasi SAR kita pun, kita ada alatnya untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Sama juga EPIRB. EPIRB ni pun adalah, dia lebih besar daripada yang ini, dan dia biasanya fitted dekat bot tu. Dan selain daripada kita menggunakan komunikasi handphone, ataupun kita menggunakan MERS 999 yang mana kita telah pun satukan dengan juga jabatan-jabatan yang lain. Cuma untuk Maritime, MERS 999 ni agensi penguasa maritim Malaysia dipertanggungjawabkan. Okey. Tuan, sudah pastinya kalau diceritakan tentang aktiviti perikanan ataupun aktiviti nelayan, akan ada persempadanan maritim atau persempadanan antara negara dan juga persempadanan perairan, seperti mana persempadanan Malaysia, Singapura, Malaysia, Indonesia ataupun Malaysia dengan Filipina. Jadi perihal tentang pendidikan kepada para nelayan, tentang pengetahuan mereka, persempadanan dan juga aspek-aspek keselamatan kawasan yang dibenarkan untuk melakukan aktiviti perikanan dan kawasan yang berisiko akan berlakunya aktiviti yang berbahaya di kawasan lautan. Okey, tentang persempadanan ni memang ada yang dispute dia ataupun bertindih. Kalau disilap Melaka, kita lihat antara kita dengan Indonesia itu di perairan berdekatan dengan Negeri Perak dan juga Pulau Pinang. Okey. Tapi dia ada perjanjian dia, yang mana kawasan yang mana ada dispute ni kita takkan melakukan aktiviti perikanan. Begitu juga di Laut Cina Selatan pun ada juga kawasan yang dispute, kita dengan Thailand, kita dengan Vietnam. Manakala kita ada dispute dekat kawasan sebelah Filipina dan juga di sebelah Tawau. Itu memang ada. Dan benda-benda ni memang persatuan-persatuan nelayan ataupun komuniti nelayan memang faham. Setakat komuniti nelayan kita, dia tidak pernah ada yang ceroboh pergi ke perairan orang lain ke apa semua. Kecuali kemungkinan mereka ditahan oleh penguatkuasa asing tu disebabkan dia
termasuk kerana dalam dia punya carta ataupun dalam dia punya navigasi dia tu pun memang dah ada dia punya orang kata imaginary lines untuk border tu dah ada. Dia dah tahu okay, ini kawasan perairan Indonesia, ini kawasan perairan Malaysia tapi kekerapan nelayan kita kena tahan dengan pihak pengawasan asing. Jangan tak seperti mana nelayan Vietnam yang kita sering tangkap tu. Disebabkan oleh masalah nelayan Vietnam ni disebabkan kawasan perairan itu dah tak ada ikan dah. Mereka tak kawal. Mereka tak kawal. Sebab tu mereka lari ke bawah masuk ke kawasan perairan kita untuk mengambil hasil-hasil laut daripada negara kita. Ini secara ringkas adalah situasi dan juga gambaran kami berikan kepada anda. Kalau kita nak bercerita lagi mungkin tak cukup masa. Memang tak cukup masa. Tak cukup masanya tuan. Jadi mungkin secara ringkas saja bersempena dengan Hari Kesedaran Maritim yang akan berlangsung pada 6 Jun. Mungkin ada sikit pesanan ataupun nasihat yang tuan boleh berikan untuk nelayan di luar sana. Okey, saya mintalah kepada semua komuniti nelayan di seluruh Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Apabila kita nak pergi mencari nafkah di laut tu, yang pertama adalah kita lihat keselamatan diri kita lah. Pertama, pastikan kita memakai jaket keselamatan. Yang kedua, kita sering kali kita kena lihat apakah ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Kebanyakan insiden-insiden yang berlaku ni mereka tidak peka dengan ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Itu yang paling penting tu, dia kena tahu. Pasal memang betul, nampak cuaca elok. Nampak cuaca takkan ada berlakunya ribut. Tapi kita tak tahu. Sekurang-kurangnya dengan ada ramalan cuaca tu, dia boleh membantu dia membuat, orang kata, persediaan untuk pergi ke laut tu. Okay. Yang ketiga, saya nakkan kalau boleh mereka senggara aset mereka, bot mereka, ambil berat. Jangan orang kata kita ambil tak kisah tentang masalah minyak. Ada juga yang kita selamatkan tu, bot dia minyak tak cukup. Dia pergi keluar memancing, dia bawanya pemancing-pemancing ni. Makin lama makin seronok kan. Dapat ikan apa. Tengok minyak tak cukup. Bila minyak tak cukup, cuba nak menghubungi kita tak dapat. Itu yang payah tu. Bila dah jauh kan, lebih kurang 50 batu, jauh daripada pesisir pantai. Tapi kalau nasib mereka baik, mungkin nelayan-nelayan yang sekitar kawasan tu yang sedang menangkap ikan nampak, dia akan maklum pada FMM. Dan seterusnya adalah tentukan kalau boleh mereka dapatkanlah alat ni. Dapat alat ini dan berdaftar kepada kami punya sesawang iaitu nim.mmea.gov.my. Dia ada dia punya ni untuk senang apabila berlakunya kemalangan ataupun berlakunya kesukaran sewaktu di laut, dan kita boleh bertindak. 1 jam, that is kita punya KPI tu. Untuk keluar ke laut dan menyelamatkan mereka. Dan yang seterusnya kalau keluar tu terutama yang sampan ni. Dia biasa solo tu, dia keluar solo. Dia sepatutnya lebih kurang 5 batu, 8 batu itu. Tapi kadang-kadang dia pergi jauh. Belayar. Dia pergi cari ikan ni. Dia cari ikan apa semua. Tapi dia tidak melihat kemampuan bot dia tu. Yang ini pun bahaya juga. Dan satu lagi, kalau dia keluar tu seorang tu, dia tak maklum kepada saudara mara dia yang terdekat ataupun ketua-ketua nelayan yang ada di situ. Kalau boleh, maklumkanlah ke mana nak pergi. Katalah dia orang Pontian. Dia nak pergi mana? Nak pergi Pulau Pisang. Jadi kalau apa-apa berlaku, kita tahu dia kat Pulau Pisang. Ini yang kadang-kadang masalah kengkangan kami adalah mencari tu, mengambil masa 4 hari, 5 hari. 1 hari aja kerajaan terpaksa menanggung dari segi kos mencari itu kadang-kadang sampai 100,000 ke 150,000 kos, iaitu Cik Ismail kena faham lah. Kita keluarkan kapal kita, aset kita, orang, tenaga apa semua, dia melibatkan pencarian banyak kos. Jadi sama-samalah kita boleh mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga memberikan kerjasama kepada Agensi Penguasaan Maritim Malaysia juga. Harapan tuan sendiri bersempena dengan Hari Kesedaran Maritim dan juga mewakili APMM dalam melihat kepada penambahbaikan yang sering dilakukan dan juga kerjasama yang dilakukan oleh APMM dalam tugas menyelamat dan juga menjaga perairan negara.
So daripada saya juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada pihak RTM kerana memberi kami satu platform untuk kami menyuarakan, menyampaikan kepada komuniti-komuniti nelayan di sana, di luar sana, agar mereka memberi kerjasama kepada kami. Kita pun dah lihat banyak kes-kes yang berlaku, baru ni kes yang menyalahkan pihak kami pun ada. Kalau tidak memberi kerjasama pada peringkat awal, susah. Kerana saya sebagai pengarah BCLB yang baru, saya nakkan kalau boleh kami ingin pergi turun ke lapangan. Kita ingin mengetahui apakah masalah utama pihak-pihak komuniti nelayan, pihak pemancing, dan mereka adalah merupakan klien kepada kami. Jadi itulah yang nak saya sampaikan pada mereka. Sedikit kesempatan, ini merupakan baju digital yang terbaru APMM juga. Bermula pada tahun ini, tuan. Pada tahun ni. Okey, jadi signifikannya di sebalik pemakaian baju digital dan juga baju. Okey, kalau dulunya kita menggunakan warna biru, iaitu pakaian bertindak. Kita panggil dia pakaian bertindak. Okey. Disebabkan sekarang ni kita menggunakan pakaian digital ni untuk digunakan sebagai menggantikan pakaian bertindak yang ada sekarang. Okey. Dia punya color dia kita ambil daripada pakaian dua Bravo, dua Alpha kami tu yang warna apa ni warna putih tu. Kita campurkan juga dengan warna yang ada. Kalau you tengok kat sini ada yang off white, ada yang hijau, apa semua kan. Jadi apabila dia ke laut, dekat laut kalau kita pakai pakaian ni, dia nampak lebih apa ni daripada jauh dia orang tahu ini adalah anggota maritim. Okey. Persoalan dia, ada juga agensi-agensi lain yang mempunyai pakaian bertindak yang sama macam pakaian kami. Cuma beza kami ada tulis kat di belakang tu Maritime Malaysia. Okey, baik. Jadi itu je lah. Saya ringkas sajalah kita kongsikan antara perubahan yang saya berminat tengok pakaian ni. Itulah dia, kita sebenarnya mewar-warkan tentang pemakaian pakaian operasi dan juga pakaian digital yang terbaru pada APMM juga. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Amiruddin Haji Abdul Rashid ataupun Laksamana Pertama Maritim Amiruddin Haji Abdul Rashid, dan juga merupakan pengarah bahagian cari lamat dan bantuan bencana Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dan juga terima kasih juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM kerana bersama dan juga memberikan informasi bersama dengan kami. Okey, terima kasih.